Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya bersiaran dari Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh MAIPS, JAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Balkis, di mana hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan salah satu tajuk matematik dalam tingkatan 5, iaitu bumi sebagai sfera. Okey, baik, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang beberapa soalan berformatkan SPM dalam kertas 1. Alright. Sebelum kita mulakan soalan dan perbincangan soalan, kita perlu berkenalan sedikit dengan beberapa maklumat yang kita perlu ada berkenaan dengan tajuk ini. Okey. Di sini kita akan lihat peta konsep bagi tajuk ini. Okey. Tajuk ini ialah tajuk bumi sebagai sfera. Jadi, apa yang kita kena tahu dalam tajuk ini? Yang pertama, objektif yang kita kena tahu iaitu apakah longitude. Saya harap anak-anak semua pernah dengar apakah itu longitude. Yang kedua, apakah bulatan agung? Bulatan agung adalah sesuatu yang sangat penting kita perlu tahu sebelum kita menjawab soalan ini. Yang ketiga, latitude. Okey, gabungan longitude dan latitude akan membawa kepada objektif seterusnya, iaitu kedudukan tempat. Hari ini kita akan mencari kedudukan tempat sesuatu titik di atas permukaan bumi. Seterusnya, objektif seterusnya ialah jarak pada permukaan bumi. Okey, kita akan berbincang objektif pertama, iaitu longitude. Saya percaya anak-anak pernah mendengar perkataan longitude semasa belajar geografi pada menengah rendah dahulu. Okey, maksud longitude ialah sudut di antara satah menegak meridian Greenwich dengan satah menegak mana-mana titik di permukaan bumi. Okey, saya akan berikan gambaran bagaimana bentuk muka bumi kita. Okey, semua orang tahu bumi adalah berbentuk sfera. Jadi, di atas permukaan bumi, kita ada beberapa garisan yang akan membentuk grid, di mana garisan-garisan itu dikategorikan sebagai garisan longitude dan latitude. So, objektif pertama kita ialah longitude. Daripada takrifan longitude, ianya adalah satah menegak yang dikira daripada meridian Greenwich. Apakah itu meridian Greenwich? Alright, daripada gambar rajah ini, meridian Greenwich dinyatakan sebagai
garisan meridian pangkal yang digunakan untuk menghitung meridian-meridian lain. Ke kanan meridian Greenwich, kita akan hitung sebagai longitude barat. Ke kiri Greenwich, kita akan hitung sebagai longitude timur. Okey, lagi jauh meridian daripada Greenwich, lagi besar sudut longitude-nya. Okey, yang manakah kita nyatakan sebagai longitude tadi? Okay, longitude ialah ini, garisan-garisan membujur. Garisan-garisan ini yang membujur dari utara ke selatan dikenali sebagai longitude. Okey. Tadi saya dah sebut tentang meridian Greenwich. Okey, ini adalah gambaran garisan Greenwich di Royal Observatory, Greenwich, London. Okey, ianya adalah balai cerap diraja. Terdapat garisan, kita tengok daripada gambar rajah itu, terdapat ada satu garisan yang membahagi dua bahagian. Okey, di sebelah kanan garisan di balai cerap ini dikenali sebagai bahagian barat bumi. Di sebelah kiri garisan Greenwich ialah timur bumi. Okey. Seterusnya, apakah kemahiran yang kita perlu ada? Yang pertama iaitu membaca garis longitude yang betul mengikut arah timur atau barat. Yang kedua, mencari beza sudut antara longitude. Okey, daripada gambar rajah ini saya telah bentangkan bentuk sfera bumi kepada bentuk dua matra. Okey, dan kita nampak bumi itu seperti satu hamparan peta. Sebenarnya ini adalah permukaan bumi yang saya bentangkan dalam bentuk dua dimensi. Okey. Ke kiri garisan merah itu dikenali sebagai Greenwich. Ke kiri adalah garisan longitude barat, ke kanan adalah garisan longitude timur. Ini ada beberapa soalan untuk kita bincangkan. Mencari beza antara longitude. Okey. Pada gambar rajah peta ini, kita telah diberikan beberapa garisan di mana Greenwich ialah longitude 0 darjah. Garisan ini saya telah bahagikan sehingga ke 180 darjah. Okey. Jadi, garisan pertama ini ialah 15, garisan kedua ialah 30 darjah dan seterusnya. (120, 150 darjah dan 180 darjah). Okey, ini ke arah timur. Semakin jauh garisan itu daripada Greenwich, maka lebih besarlah nilai sudutnya longitude itu. Okey. Ke kiri garisan Greenwich pun sama, selagi jauh garisan itu, maka lagi besarlah sudutnya. 60. Okey, saya labelkan mengikut garisan 90 darjah, 120 darjah, 150 darjah. Dan terakhir sekali 180 darjah. Okey. Garisan 180 darjah ini di sebelah barat dan sebelah timur. Okey, yang ni kalau kamu perhatikan, garisan ini sebenarnya adalah garisan yang sama. Okey.
Di sini saya ada model, di mana model ini mewakili longitude yang ada di bumi. Okey, dengan menganggap garisan di depan ini adalah sebagai Greenwich, iaitu 0 darjah tadi. Garisan 0 darjah. Okey. Yang 180 darjah ni ialah garisan yang sama, iaitu 180 darjah timur dan 180 darjah barat, di mana garisan itu ialah garisan yang bertentang di belakang bumi. Okey, garisan ini ialah garisan Greenwich dan garisan 180 darjah yang ada pada slide ialah garisan yang setentang dengan Greenwich, di mana bila saya bentangkan bumi itu dalam bentuk 2 dimensi, maka 180 darjah ini yang di belakang ni tadi akan berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. Macam mana sudut-sudut ini pula dikira? Sudut-sudut ini dikira daripada bukaan sudut Greenwich kepada bukaan sudut longitude. Maka sudut 30 darjah akan mewakili longitude 30 darjah. Lagi jauh, lagi besar bukaan sudut itu, maka lagi besar nilai longitude sesuatu meridian. Okey. Kita akan cuba beberapa soalan untuk mencari beza antara longitude. Alright. Tapi kita perlu tengok beza antara longitude ini, kita perlu tengok di manakah arah longitude itu sebenarnya. Okey, untuk soalan yang pertama, beza antara longitude 145 darjah barat dengan longitude 10 darjah barat. Okey. Kita lihat barat dan barat. Kita perlu ada garis-garis longitude seperti ini, di mana kita perlu kenal pasti di manakah 145 barat daripada garis longitude dan Greenwich. Okey, saya wakilkan ini sebagai Greenwich. 145 barat. Barat adalah arah ke kiri Greenwich. Maka 145 adalah jauh. 145 darjah jauh daripada Greenwich. Tetapi 10 darjah barat berada hampir dengan Greenwich sebab sudutnya hanya 10 darjah. Okey, beza antara dua longitude ini ialah kita perlu tolak nilai 145 dengan 10 darjah kerana mereka berada pada arah yang sama. Jadi, berapakah beza antara 145 barat dengan 10 barat? 145 tolak dengan 10. Maka jawapannya 135 darjah sahaja. Okey? So di sini kita untuk beza sudut kita tak perlu nyatakan barat atau timur sebab dia nak tanya apakah beza sudut longitude. Okey. Contoh kedua, kita akan lihat apakah beza antara longitude 15 barat dengan longitude 70 timur. Okey. Saya akan buat garis nombor di sini. Utara, selatan, timur, barat. Di manakah 15 barat? 15 barat akan berada di sebelah kiri sebanyak 15 unit dari Greenwich. Dengan menganggap ini sebagai Greenwich. Okey, 70 timur akan berada jauh sebanyak 70 unit daripada Greenwich ke arah timur. Okey, sekarang kita lihat apakah beza sudut antara 15 barat ke 70 timur. Okey, jadi jumlah sudut ini ialah
70. Bagi kes ini kita perlu tambah 70 tambah 15. Di mana jawapannya 85 darjah. Okey. Di sini bila kita nak lihat beza antara longitude, jika kedua-dua longitude pada arah yang sama, kita perlu tolak nilai-nilai longitude yang besar dengan yang kecil. Jika kita lihat sudut longitude adalah pada arah yang berbeza, bagi kes nombor 2, satu di arah barat dan satu lagi di arah timur, maka kita perlu tambah sudut kedua-dua longitude. Okey, kita cuba untuk yang ketiga. Beza antara longitude 115 darjah timur dengan longitude 40 timur. Okey. Untuk kes ini, bayangkan garis tengah ni sebagai Greenwich. Jadi, timur ialah ke kanan. Saya nyatakan ini sebagai 40 unit. Dan di sini ialah 115 unit. Disebabkan mereka berada pada arah yang sama, maka untuk mencari beza kedua-dua longitude ini ialah 115 darjah tolak dengan 40 darjah. Jadi beza antara sudut 115 darjah timur dan juga longitude 40 timur ialah 75 darjah. Okey. Kita cuba yang terakhir. Cari beza antara longitude 30 darjah timur dengan 120 darjah barat. Okey, untuk kes ini kita lihat satu longitude berada di timur dan satu lagi longitude berada di barat. Jadi, dengan tips yang saya dah beri tadi, maka kita hanya perlu tambah 30 darjah tambah 120 darjah. Kerana mereka berada pada arah yang berbeza. Okey, 30 darjah dan 120 darjah. Jadi, jumlahnya ialah 150 darjah. Okey, saya harap murid-murid faham tentang konsep longitude. Konsep beza antara longitude adalah sangat penting sebab nanti kita akan guna untuk mencari jarak antara dua titik. Okey. Objektif seterusnya ialah latitude. Apakah latitude? Alright. Latitude ialah garisan mengufuk yang berserenjang dengan paksi kutub yang menentukan kedudukan mana-mana titik di permukaan bumi. Okey. Apakah garisan mengufuk? Apakah berserenjang? Apakah paksi kutub? Paksi kutub ialah paksi yang menyambungkan kutub utara ke kutub selatan. Okey, jadi latitude ialah garisan-garisan yang ni, yang kita nampak membulat ni. Ini ialah latitude. Latitude ini berserenjang dengan paksi kutub. Ini paksi kutub dia berada di dalam bumi. Okey. Jadi bila kita lihat ini garisan-garisan ni semua latitude ya. Latitude ini adalah selari antara satu sama lain. Okey. Dan latitude juga terbahagi kepada latitude utara dan latitude selatan. Bagaimana kita membahagi dua latitude ini pada permukaan bumi? Okey. Saya rasa semua orang tahu apakah khatulistiwa. Okey, khatulistiwa akan membahagi dua hemisfera bumi, iaitu hemisfera utara dan hemisfera selatan. Jadi, jika anak-anak semua lihat, pada garisan-garisan latitude ini ada di label 10, 20, 30 dan seterusnya. Dan semakin jauh garisan itu, selarian latitude itu, semakin besar nilai sudutnya. Dan paling maksimum ialah 90 darjah. Ini adalah kerana
latitude dihitung daripada sudut khatulistiwa kepada sudut bukaan kepada setiap latitude di atas permukaan bumi. Okey, kita tengok. Yang ini ialah gambar rajah bumi yang saya dah padamkan isi dia. Dan saya rasa semua anak-anak faham, bila ada garis putus-putus, maksudnya garisan itu garisan yang berada di belakang. Okey, kita tak dapat lihat, tapi saya nyatakan sebagai garis putus-putus, dan pelbagai warna pada latitude menyatakan bahawa ianya mewakili setiap latitude. Kalau warna kuning ini, yang dotted line, garisan putus-putus di belakang adalah warna kuning juga. Okey. Bagaimana kita hitung nilai latitude? Okey. Dengan menganggap garisan berwarna hitam adalah khatulistiwa. Okey. Jadi khatulistiwa yang berwarna hitam ini ada garisan putus-putus yang melintang di dalamnya. Yang itu ialah diameter bagi khatulistiwa. Alright. Daripada diameter khatulistiwa, kepada latitude. Latitude yang kita nak lihat, ianya akan membawa satu bukaan sudut. Nilai sudut itu akan menentukan nilai latitude. Contohnya, sekiranya sudut ini bernilai 45 darjah, maka latitude yang berserenjang dengan garisan paksi kutub ini kita label sebagai 45 darjah utara. Sekiranya sudut bukaan daripada khatulistiwa ke latitude yang di bawah ni bernilai 50 darjah, maka latitude, selarian latitude yang terbina ini ialah 50 darjah selatan. Okey, untuk latitude kita label sudut dan juga nilai-nilai latitude kepada utara ataupun selatan bergantung kepada kedudukannya daripada khatulistiwa. Alright. Okey, di sini ada 90 darjah utara, ada 90 darjah selatan. Nilai tertinggi untuk latitude adalah 90 darjah kerana sudut maksimum daripada khatulistiwa ke latitude yang paling jauh, iaitu kutub utara yang ni, nilainya adalah 90 darjah. Dia tak boleh lebih daripada 90 darjah. Kerana bila dah lebih daripada 90 darjah, ianya akan jadi latitude yang di sebelah, latitude yang sama. Okey, ini akan menjadi latitude yang sama dengan di sebelah kanan. Maka maksimum setakat itu sahaja. Okey, begitu juga dengan latitude selatan. Maksimum bukaan daripada khatulistiwa hanyalah 90 darjah. Sekiranya dibuka lebih, maka ianya akan berada pada latitude yang sama, yang selari dengan yang di sebelah kanan. Okey, saya harap anak-anak faham dengan konsep latitude. Okey, bagaimana nak mencari beza antara latitude? Sama sahaja dengan pengetahuan longitude, di mana sekiranya latitude yang berada pada hemisfera yang sama, kita perlu tolak. Okey. Contohnya yang pertama, apakah beza antara latitude 45 darjah utara dengan latitude 10 darjah utara? Okey. 45 darjah utara. Saya gunakan garisan yang menegak ini kerana garisan tengahnya mewakili khatulistiwa 0 darjah. Ke utara, ke atas utara, ke bawah akan jadi selatan. Okey. Sekiranya 45 utara, saya wakilkan di atas khatulistiwa 45 utara. 10 darjah utara akan berada di bawah sedikit daripada 45, maka beza mereka ialah 45 tolak 10 adalah 35 darjah.
Okey. Bagi kes kedua, kedua-dua latitude berada pada arah yang berbeza. Saya ada 0 darjah khatulistiwa di sini. Garisan 30 darjah, latitude 30 darjah utara, saya letak di atas 0. 15 selatan berada di bawah khatulistiwa. Maka beza kedua-duanya perlu ditambah, iaitu jumlahnya 45 darjah. Sama konsep seperti longitude. Okey, untuk yang ketiga, beza antara latitude 75 selatan dengan latitude 10 darjah utara. Okey, di sini kita ada selatan, kita ada utara. Kes di mana kedua-dua latitude berada pada hemisfera yang berbeza. Okey, 75 selatan berada di bawah dengan menganggap khatulistiwa berada di tengah-tengah, 75 selatan dan 10 utara. Jadi, berapakah nilai beza antara dua latitude? Kita perlu tambah, maka jumlahnya ialah 85 darjah. Okey, yang keempat, beza antara latitude 45 darjah selatan dengan latitude 15 darjah selatan. Okey, di sini kedua-dua latitude berada di hemisfera selatan. Maka saya tulis 0 darjah sebagai khatulistiwa. 45 jauh sedikit ke bawah, 45 darjah kerana ianya adalah lebih jauh daripada khatulistiwa. Latitude 15 darjah selatan menghampiri khatulistiwa sebanyak 15 unit, 15 darjah. Maka beza antara mereka perlu ditolak. 45 tolak dengan 15. So, jumlahnya 30 darjah. Okey, saya harap anak-anak faham konsep beza antara latitude kerana kita perlukan untuk mencari jarak nanti antara dua titik, maka konsep beza antara latitude adalah sangat diperlukan. Okey, seterusnya ini adalah bulatan agung. Apakah maksud bulatan agung? Bulatan agung ialah bulatan terbesar di atas permukaan bumi di mana diameter bulatan agung ialah diameter bumi dan pusat bulatannya adalah pusat bumi. Okey. Kita boleh kenal pasti ada berapa banyak bulatan agung yang ada di atas permukaan bumi. Right. Kita kena kenal pasti pusat bumi. Okey, pusat bumi akan terbentuk daripada diameter khatulistiwa dan juga kutub utara dan kutub selatan. Okey. Ini ialah pusat bumi. Okey. Untuk kes ini, khatulistiwa ialah diameter, khatulistiwa ialah bulatan agung kerana ianya mempunyai pusat bulatan di pusat bumi dan juga diameternya adalah diameter bumi. Okey, di mana lagi kita nak tengok? Okey. Dan semua meridian yang bersambung dengan meridian yang setentang dengannya adalah juga bulatan agung. Okey, kerana diameter meridian yang bersetentang itu adalah diameter bumi dan pusatnya adalah pusat bumi. Okey. Saya akan teruskan. Apakah diameter bumi? Diameter bumi, saya harap semua anak-anak tahu apa konsep diameter. Okey. Kenapa saya keluarkan konsep diameter bumi di sini? Sebab untuk soalan tajuk ini, diameter bumi sangat-sangat membantu kerana ia akan beri beberapa petunjuk di mana jika maklumat yang diberi menyatakan bahawa dua titik itu membentuk diameter bumi, maka arah longitude bagi kedua-dua titik itu adalah bertentangan. Kalau A dan B adalah diameter bumi, maka
longitude bagi A adalah timur dan juga longitude bagi B adalah barat. Okey. Apa lagi maklumat yang kita boleh peroleh daripada diameter bumi? Kedudukan sudut latitude sama tetapi arah latitude bertentangan. Okey, ini adalah kerana konsep sudut selang-seli yang terbentuk daripada diameter itu. Okey, sekiranya ini bersudut theta, maka latitude ini theta darjah utara. Okey, di sini ada konsep sudut selang-seli ya. Maka diameter latitude yang di bawahnya adalah theta darjah selatan. Okey. Yang ketiga, hasil tambah sudut longitude yang bertentangan ialah 180 darjah. Sudut longitude dah. Longitude ni katakan A darjah barat. Di sini B darjah timur. Maka A tambah B akan menghasilkan 180 darjah. Banyak maklumat kalau kita diberi diameter bumi dan diminta mencari lokasi mana-mana titik yang berkenaan dengan diameter bumi. Alright. Satu lagi maklumat iaitu diameter selarian latitude sepunya. Okey, tadi diameter bumi bermaksud diameter itu daripada pusat bumi. Okey, diameter selarian latitude sepunya bermaksud diameter daripada selarian latitude sepunya. Maka pusat diameter adalah pusat latitude sepunya. Okey. Itu ialah Earth pole. Kita ada kutub utara, kita ada kutub selatan. Ini ialah diameter selarian latitude sepunya. Yang berwarna merah itu ialah yang ini ialah diameter untuk selarian latitude yang berwarna hijau ni. Okey. Ini ialah diameter untuk selarian latitude yang berwarna kuning. Okey, perhatikan diameter selarian latitude tidak sama saiz dia. Dia bergantung kepada nilai latitude itu. Lagi jauh latitude itu daripada khatulistiwa, maka lagi besar lagi kecil diameter selarian latitude-nya. Okey. Apakah maklumat yang kita boleh dapat bila kita diberi diameter selarian latitude sepunya? Okey, yang pertama, kedudukan latitude bagi titik pada selarian latitude sepunya adalah sama. Okey. Latitude bagi dua titik yang berada pada selarian latitude sepunya adalah sama. Yang kedua, arah longitude yang bertentangan, timur atau barat. Bila kedua titik berada pada diameter selarian latitude sepunya, maka satu berada pada arah barat, satu lagi berada pada arah timur. Kerana Greenwich-nya berada di tengah-tengah. Okey. Yang ketiga, hasil tambah longitude yang bertentangan ialah 180 darjah. Alright. Nilai theta darjah barat jika dicampurkan dengan alfa darjah timur akan menghasilkan nilai 180 darjah. Okey, itu maklumat-maklumat yang kita boleh peroleh daripada diameter selarian latitude sepunya. Okey, ini adalah maklumat yang seterusnya, objektif seterusnya, kedudukan tempat pada permukaan bumi. Okey, kedudukan tempat pada permukaan bumi, konsepnya sama seperti koordinat yang dibaca pada satah kartes. Pada satah kartes, kita akan baca koordinat paksi X dan paksi Y. Okey. Kedudukan tempat pada permukaan bumi ialah koordinat bagi suatu titik kedudukan dengan keadaan latitude dan longitude dinyatakan dalam bentuk koordinat.
Okey, contoh. Ada titik P di situ. Kalau kamu perhatikan, kedudukan titik P berada pada di sini ya. Kita boleh baca di mana kedudukan titik P. Bagaimana kita nak nyatakan P? Kita perlu nyatakan latitude-nya dahulu. Okey, apakah nilai latitude-nya? Kita boleh baca di sini. Latitude-nya pada 40 darjah. 40 darjah utara atau selatan. Okey, di sini kita lihat ianya berada pada hemisfera utara, maka latitude-nya 40 darjah utara. Okey, pada latitude 40 darjah utara. Dan longitude-nya ialah, right, kita lihat di sini. Oh, okey. 40 darjah. Di sini ialah nilai 40 darjah, tetapi di sebelah kiri Greenwich. Okey, yang garisan biru ni ialah Greenwich. 40 darjah barat. Maka kita boleh nyatakan P, kedudukan P berada pada latitude 40 darjah utara dan 40 darjah barat. Okey. Right, seterusnya, apakah kedudukan R? Kita lihat latitude R. Okey, latitude R berada pada latitude 20 darjah selatan dan 80 darjah timur. Okey. Ini ialah bentuk muka bumi yang saya dah buka dalam bentuk 2 dimensi, di mana ianya adalah lebih mirip kepada satah kartes. Okey, apakah jarak di atas permukaan bumi? Jarak di atas permukaan bumi dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu jarak di atas meridian ataupun longitude yang sama. Ianya menggunakan rumus sudut tercangkum darab 60, dan untuk jarak di atas larian latitude sepunya, nilai jarak adalah sudut tercangkum didarabkan dengan 60 dan didarabkan dengan cos latitude. Okey, untuk kes jarak saya akan lanjutkan dalam kelas yang seterusnya. Alright. Kita akan teruskan ke model soalan model SPM kertas 1. Okay, contoh 1 untuk hari ini ialah, saya ambil soalan sebenar SPM ulangan tahun 2017. Right, dalam rajah 11, okey, darjah berikut. U ialah kutub utara, S ialah kutub selatan dan O ialah pusat bumi. P ialah satu titik di atas permukaan bumi. Nyatakan latitude P. Okey, untuk kes ini masalah kita ialah nyatakan latitude P. Apakah maksud latitude? Okey, daripada pengetahuan yang kita dah explore tadi bersama-sama, apakah maksud latitude? Latitude ialah garisan yang membujur. Okey, garisan yang saya nyatakan dalam pada gambar rajah yang dinyatakan dengan garis anak panah berwarna kuning. Okey. Jadi, bagaimana kita nak baca latitude? Latitude dibaca daripada garisan khatulistiwa. Maklumat yang diberi ialah 64 darjah daripada utara. Maka nilai 64 darjah itu bukanlah latitude bagi P. Tapi ianya hanyalah sudut pelengkap daripada utara ke khatulistiwa. Maka sudut yang berwarna ungu itu akan mewakili nilai latitude P, iaitu saya perlu menolak nilai 90 darjah dengan sudut 64 darjah untuk mendapatkan nilai latitude 26 darjah. Okey, jadi jawapannya ialah 26 darjah utara. Okey, kerana ianya adalah latitude. Okey, di sini ada dua jawapan 26.
Satu timur, satu utara. Timur adalah untuk nilai longitude. Maka kita pilih 26 darjah utara. Untuk 64 jawapan C dan D memang kita tak boleh gunakan. Okey. Maka jawapannya ialah 26 darjah utara. Okey. Contoh seterusnya. Ini adalah daripada soalan SPMU 2018. Dalam rajah 9, P ialah suatu titik pada permukaan bumi, U ialah kutub utara, S ialah kutub selatan dan U ialah pusat bumi. Cari kedudukan titik P. Okey, untuk mencari kedudukan titik P, jawapannya perlu dalam bentuk koordinat. Tak jadi masalah untuk kita kerana soalan ini adalah soalan objektif. Semua jawapan dalam bentuk koordinat. Jadi, koordinat itu akan dinyatakan dalam bentuk latitude dan longitude. Apakah nilai latitude bagi P? Okey, yang berwarna hijau menyatakan latitude P. Alright. Ada dua jawapan yang memberikan 50 darjah utara sebagai latitude bagi titik P. Jadi kita kena cari apakah longitude yang sesuai. Garisan merah mewakili longitude bagi P. Bagaimana kita nak baca longitude? Longitude ialah sudut daripada Greenwich ke meridian longitude itu. Okey. Tetapi maklumat yang diberi nilai 120 darjah ialah sudut daripada longitude meridian yang setentang dengan Greenwich kepada longitude itu. Bermaksud 120 ialah sudut sepadannya. Sudut pelengkapnya. Okey, jadi sudut bagi Greenwich ke longitude P ialah 60 darjah. Okey, kita cari yang pelengkapnya. 60 darjah dan di dalam jawapan ada 60 darjah barat. Okey, so jawapannya ialah C. Okey, kita ambil contoh yang ketiga. Saya gunakan soalan SPMU 2019. Dalam rajah 8, UOS ialah paksi bumi dan POQ ialah diameter bumi. Okey, di sini ada maklumat diameter bumi. Soalannya cari kedudukan titik P. Okey, tadi kita dah tengok apakah maklumat yang kita boleh peroleh bila diberi diameter bumi. Diameter bumi mesti melalui pusat bumi. Jadi apa berlaku dengan latitude kepada titik yang setentang dengan Q? Okey. Latitude-nya bernilai sama dengan latitude Q. Tetapi arahnya adalah pada arah selatan. Okay, kita ada dua jawapan yang bernilai 40 darjah selatan. Jadi jawapan yang seterusnya ialah kita perlu mencari nilai longitude bagi P. Longitude Q ialah 100 darjah timur. Okey, dalam maklumat diameter bumi, kita boleh mendapatkan maklumat longitude yang setentang di mana jumlah sudut longitude-nya adalah 180 darjah. Di mana kat sini kita cari theta, kita tak tahu. Theta barat. Dia mesti barat, bertentang Theta tambah 100 darjah sama dengan 180 darjah. Ini maklumat daripada diameter bumi yang kita boleh peroleh. So, theta sama dengan 180 darjah tolak dengan 100.
Theta bernilai 80 darjah. 80 darjah apa? Timur atau barat? Okey, yang sebelah Q tu dah timur, maka yang sebelah kiri mestilah barat. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Okey, contoh soalan nombor 4. Sebuah kapal terbang berlepas dari Q dan terbang ke arah utara menuju ke kutub utara. Jarak dari Q ke kutub utara ialah 6,300 batu nautika. Cari latitude bagi Q. Okey, untuk soalan ini gambar rajah tidak diberikan. Jadi kita perlu imagine, kita perlu membayangkan bentuk bumi dan perlu meletakkan di manakah kedudukan-kedudukan yang perlu tadi. Q, kutub utara, jarak 6,300 batu nautika. Jadi kita perlu bayangkan ada bumi di situ. Okey. Kutub utara kita ada dah. Di manakah kutub utara? So di sini kutub utara. Jarak 6,300 batu nautika. Dari Q ke kutub utara. Maksudnya Q mesti ada berada di mana-mana di sini. Q ke kutub utara 6,300 batu nautika. So, ni buminya kita dah dissolve, tak ada. Jadi tinggal gambar rajah yang sketch saja. Lakaran sahaja. Okey, di mana kita ada kutub utara, kita ada kutub selatan, kita ada barat, kita ada timur, dengan menganggap ini ialah Greenwich, yang ini ialah Khatulistiwa. Okey. Sekarang ni kita tak ada apa-apa maklumat. Kita cuma ada kutub utara, kita ada jarak. Okey. Q di mana? Adakah Q berada pada hemisfera utara? Kita boleh mengagak ataupun Q berada pada hemisfera selatan. Maklumat yang diberi, jarak. Jarak ialah 6,300 di mana sudut tercangkum didarabkan dengan 60. Jadi sudut tercangkum bernilai 105 darjah. Bila bernilai 105 darjah, maka kita tahu sudut itu melebihi 90 darjah. Okey, jadi Q berada pada hemisfera selatan. Tetapi soalan minta kita cari latitude bagi Q. Okey, bagaimana kita nak cari latitude bagi Q? Kita perlu menghitung sudut daripada Khatulistiwa ke latitude Q. Iaitu 105 tolak 90, di mana 90 ialah sudut pada hemisfera utara, maka bakinya ialah 15 darjah. Selatan, ya. Sebab latitude-nya berada di hemisfera selatan. Okey. Contoh kelima. Diberi K dan L ialah dua titik pada meridian yang sama. Pada meridian yang sama bermaksud ianya berada pada longitude yang sama. Dan latitude K diberi sebagai 60 darjah selatan. Okey. Soalan ini juga tiada gambar rajah, maka kita perlu sketch ataupun lakarkan gambar rajah. Alright. Pada lakaran gambar rajah, kita perlu ada utara, selatan, timur dan barat. Maklumat yang diberi ialah latitude K 60 darjah selatan. 60 darjah selatan bermaksud latitude-nya berada di hemisfera selatan. Kita boleh lakarkan satu latitude yang berada pada hemisfera selatan, 60 darjah, dan labellah di situ titik K. Kemudian diberi L terletak 25 darjah ke utara K, bermaksud pada meridian yang sama. Bermaksud kita perlu bergerak ke arah utara sebanyak 25 darjah.
Okey, di situ L. Tapi soalan memerlukan latitude L. Latitude L perlu dibaca daripada khatulistiwa. Okey. Bagaimana nak hitung latitude L? 60 tolak dengan 25. Kerana 60 ialah sudut dari khatulistiwa ke latitude K. Dan kita perlu tolak sebab dia naik ke atas balik 25 darjah. Maka bakinya ialah 35 darjah. Jadi jawapan untuk soalan SPM 2013 ialah 35 darjah selatan. Okey, seterusnya contoh ke-6. Dalam rajah 11, okey, alhamdulillah yang ini ada gambar rajah, maka teranglah sikit untuk kita tengok yang mana kedudukan-kedudukan titik-titik yang diberikan. Q ialah satu titik. Okey, kita nampak Q di atas gambar rajah. U ialah kutub utara, S ialah kutub selatan, NOS ialah paksi bumi. Okey, perhatikan pada gambar rajah. Soalan minta kita cari longitude bagi Q. Okey. Kenapa gambar rajah saya sangat macam tu? Ianya adalah kerana Greenwich berada di sebelah kanan. Alright. Okey, Greenwich berada di sebelah kanan. Maka saya lukis grid di mana Greenwich berada di sebelah kanan dan 110 darjah barat. Saya tag di situ. Dan ada satu yang tidak berlabel iaitu longitude bagi Q. Okay. Jadi kita hitung bagaimana nak menghitung. Ada simbol sudut tegak di situ, di mana sudut itu bernilai 90 darjah. Maka kita perlu cari nilai longitude bagi Q, iaitu kita perlu mencari beza antara dua longitude ini. Okey, yang ni 90, yang ni 110, maka di sini ialah 20 akan menghasilkan beza 90 darjah. Barat ke arah kiri. Maka jawapannya ialah A. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja contoh-contoh yang boleh saya kongsikan untuk anak-anak mencuba untuk jawab soalan bumi sebagai sfera dalam kertas satu. Kerana yang setahu saya ramai yang tidak akan cuba kerana katanya sukar. Okey, anak-anak boleh cuba kerana ada beberapa tips yang saya dah kongsikan. Okey, saya akhiri kelas kita pagi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.